bincang untuk test. Ni untuk final. I see. So buka chapter pertama dulu . Okey, cantik. Buka semua. Okay. Sudah buka lah. Okey. Nampak je kan slide saya? Saya buka Nampak. PDF. Okey. So untuk yang chapter pertama ni masuk apa ni inilah dia masuk phytomedicine tu. So soalan-soalan yang saya sebut topik ni kemungkinan apa ni akan masuk sama ada masuk dekat objektif ataupun dekat ni. Ini slide ni bacalah. Okay. So kita ni apa tu phytomedicine kan. So apa maksud dia lah. So ni tak payah. Ada ke? Oh okey. Slide ni baca. So slide ni macam dia tanyalah apa ni siapa tokoh. Tak usah Oh okey. Sekejap. Okey. Nampak dah. So dia ni lah bacalah siapa tokoh bapa perubatan tu. Bukan ni bukan apa ni. Bukan bapa ni, bukan ni. Betul lah. Kejap. Pada organisasi. Siapa bapa perubatan? Hippocrates kan? Betul. Hippocrates. Okey, solusinya okey, sekejap. Ada lagi tak? Tak ada. So masuk chapter 2. Itu je. Sakit sikit je dua soalan ni. So chapter 2 yang saya nak soalan dia. So apa peranan apa ni lah secondary punya metabolite. So ni slide ni bacalah. Tak ni bukan. Lepas tu yang ni baca kat ni. And then
Yang ni. Ni baca. Tak sempat. Ha? Apa? Tak sempat nak tanda. Okey. Jap. Yang ni kat sini function of the secondary metabolism tu. Okey, lepas tu ini nak ke baca. So tahulah apa maksud secondary metabolism tu lah. Lepas tu yang ni baca. Ni kan dah pernah keluar kan. So untuk what role secondary metabolic play, peranan secondary metabolite, lepas tu masuk dekat ni pula mana tadi, ni alkaloid ni. So tengoklah apa ciri-ciri alkaloid lah. Alkaloid bersifat apa? Siapa masih ingat? Macam mana nak tahu beza alkaloid dengan bioactive compound lain? Dia apa? Ini? Ya ke? Itu macam topik ni Dr. Hidayat. Tak ada. Tak ada ni. Saya highlight ni. So nanti bacalah ni . So saponin juga. Sekejap mana tengok saponin. Saponin tadi dah lepas ke? Ni saponin. So saya tak tanya yang dia punya function, saya tanya ciri-ciri je. Apa yang membezakan saponin dengan alkaloid. Macam mana nak bezakan? Saponin dia berbuih, berbusa. Betul. So dia menghasilkan. Okay. Yang tu sekejap saya tengok dekat lain. Okay, masuk tu apa ni? Itu je. Sikit-sikit. So masuk dekat ni. Integumentary system. So untuk integumentary system, baca tumbuhan. So ini tak payah baca ni. So baca tumbuhan je. So tumbuhan macam kalau aloe vera ni saya akan tanya dia punya dia punya function lah. Function of aloe vera terhadap antimicrobial properties. Saya nak bagi tahu ke benda ni? Sekejap saya tengok consider. MCQ tak risau kot. Kau risau essay kan? I mean subjektif kan? Semua risau. Aduh. 40. Saya punya 40. Risau saya rasa separuh daripada saya punya soalan ni daripada test 1 tu boleh baca kot. Test 1 tu bacalah. MCQ test 1 tu ada juga saya ambil kat situ. So bacalah test 1 tu. Sebab saya nak bincang satu-satu soalan MCQ ni macam dia macam bocor pula rasa sangat. So baca test 1 punya MCQ. Okay. Test 1 untuk MCQ tak risau, baca test 1 dan test 2 punya soalan. Itu baca tu. Untuk nak dapat. Ya. Test 1. Tapi kalau tumbuhan untuk MCQ, saya ni lah MCQ saya bagi tahu tumbuhan yang akan saya ceritakan untuk MCQ untuk saja nanti saya cerita. Untuk MCQ tumbuhan curcumin, mana tadi curcumin, aloe vera pun masuk juga.
Tapi itulah sebab dia satu soalan je kan. Sekejap. Dia baca sekejap. Tumbuhan curcumin ke turmeric. So untuk yang aloe vera, okey. Aloe vera baca yang function of the antimicrobial property. Itulah. Rasa benda tu basic kot. Rasa korang pun dah boleh baca, faham kot. Tak payah nak ingat kot. And then ini kot. Dia punya active compound of the turmeric lah korang baca. Saya rasakan apa nama dia ni, MCQ ni saya kutip daripada test 1 dan test 2 je. So tak tengok je lah kat situ. Saya nak bincang satu-satu tu macam detail sangat pula. Macam jadi jawapan bocor. Mati saya nanti. Okay, so kita bincang dekat ni lah, dekat apa tu, tumbuhan apa ni, dekat dekat yang 60% ni. Apa nama dia, subjektif. So ada 60%, so saya ada 6 soalan. 6 soalan besar, satu soalan tu ada 3 soalan anak. So untuk apa ni, kalau yang chapter pertama baca yang dekat tu je, soalan test 1 essay keluar tu. Itulah. Saya rasa baca test 1 tu okey lah. Test 1 tu baca je. Lepas tu seterusnya untuk tumbuhan chapter intercommentary ni baca tumbuhan chamomile. Kejap, macam mana saya nak kat sini kot. Okey. Nampak. Chamomile. Okay. Ni tumbuhan ni, baca tumbuhan ni baca dia punya bacalah ingatlah dia punya ni je, dia punya active compound je. So kat active compound tu saya minta 3 je, so you ingat 3 sajalah untuk active compound dia. Lepas tu kalau macam contoh saya ada minta apa ni, soalan saya kata biopharmacology, apa ni bio pula, biasanya saya tak sebut biopharmacological activity tau, saya sebut potential benefit. So actually benda dia sama je. So saya minta 5. So you tak payah nak explain pun the detail ni, you just baca je, you just tulis je anti-inflammatory ke, antioksidan ke, antimicrobial ke, ataupun scar reducing ke kan. So you bagi lah 5 point. 1, 2, 3, 4, 5. So hanya 5. So ni saya dah bagi 8 kan. So ingatlah antara 5 tu je. Macam tu. Lepas tu side effect pun kalau saya kata saya minta side effect, so you just saya tak nak nanti korang cakap macam ni gastrointestinal distress, skin irritation, interaction with medication, tu yang saya tak terima. So, saya nak dia punya ni macam contoh lah stomach stomach upset kan. Kalau macam tu dekat sini dekat tricky part ni, dekat nota saya ni, untuk soalan saya nak side effect saja. Contraindication ni saya tak nak. Macam mana nak bezakan contraindication dengan side effect? Side effect tu penyakit yang berlaku atau yang beri kesan pada kita. Contraindication so interaction of medication ni korang janganlah bagi, memang saya tak terima pun. Ni tak nak. Ataupun ibu mengandung tu kan, tu memang saya tak nak. Maksud dia itu adalah kontraindikasi. Maksud dia you dah tahu you ada penyakit, you cari penyakit lagi. So maksud itu bukan side effect dia. Itu adalah contraindication. Maksud dia berlaku sedikit perbalahan kalau you memang dah ada penyakit. So itu bukan side effect. Side effect contohnya macam bila you tak tahu you ada, yang bila you makan you tak tahu pun yang ada efek yang memberi kesan pada badan you. Contohnya macam stomach upset, nausea, vomiting ke, diarrhea ke kan. Macam tu.
So this is called as a side effect. Boleh lah, boleh lah. Kalau kita tulis dia punya kesan je macam efek kan. Kita memang tak sebut kontra tu, kita sebut yang tapi sama je tu, kita upset stomach, lepas tu nausea tu, vomiting, diarrhea tu boleh ke? Ataupun kita mesti ambil tu stok kan atas skin allergies. Lepas tu skin irritation tu. Boleh. Itu cantik lah jawapan. Ha, Boleh je, maksud dia korang jawab dengan betul lah. Macam tu. Maksud dia contohnya kan, gastrointestinal distress seperti vomiting ataupun diarrhea. So okey dapat markah. Lepas tu skin irritation. Macam tu. So 2 markah lah. Macam tu. Okey. Betul. Contraindication saya tak nak. Interaction medication kalau contohlah kat sini lah. Tak nak ni lah. So saya nak ni most likely saya akan ambil allergy, gastrointestinal distress, skin irritation. Maksudnya ni lah benda ni akan berlaku bila mana kita tak tahu pun yang kita akan dapat sakit. Kita akan dapat adverse effect. Maksud dia kesan daripada penggunaan ubat ni kalau you makan. Kita tak tahu. So itu adalah panggil side effect. So contohnya macam you makan tiba-tiba you vomit, muntah. Rupanya itu adalah kesan side effect. So, macam tu. Doktor, kalau kita tulis jawapan atas bahasa Melayu, jawapan bawah bahasa Inggeris, sebab nanti nak ingat dah bahasa Inggeris tapi semasa contohnya tiba-tiba tulis muntah. Tak apa. Janji saya faham perkataan muntah tu. Kalau you tulis muntah dalam bahasa India saya tak faham. Saya tak bagi makan. Itu je. Otak tiba-tiba dia tahu Inggeris pula, lepas tu tertranslate lah. Tak apa, okey je, tak masalah pun. Janji saya faham. Jangan you letak bahasa lain dah. Bahasa Inggeris, bahasa biasa saya terima. Okay. So untuk integumentary system fokus pada tumbuhan Matricaria chamomilla. So tumbuhan chamomilla. Okay. Masuk chapter terusnya. Fokus je lah dekat chamomilla ni. So untuk side effect saya minta hafal 2 saja. Saya minta jawapan dia 2 je. Kalau you nak bagi lebih pun itu keputusan you lah. Mungkin saya akan pilih mana yang terbaik lah. And then untuk yang benefit biopharmacological activity ni saya nak minta 5 main point saja. You tak payah nak explain pun apa maksud anti-inflammatory action ni. Tapi kalau you rajin you can explain, it's up to you. And then the constituent ni saya minta 3 saja. So you hafal lah the top 3. Saya tahu kita mempunyai masalah kekangan untuk menghafal ni. So saya minta 3 je. You hafal 3 saja. Tapi kalau you tu hafal banyak, tak hafal lebih, tak apalah, jawab je lah. Tapi saya nak 3 je. Untuk soalan saya akan repeat benda yang sama. Bila saya kata minta bioactive compound, saya nak 3 saja. Kalau saya kata potential benefit of the tumbuhan tu, saya akan minta, memang saya akan stick remain minta 5. So you bagilah 5, you hafal lah 5. Hafal dia punya main point je. Lepas tu side effect, bila kata side effect, ambil yang side effect saja. Saya nak 2 point saja. Macam tu you ambil social distress seperti nausea, macam tu cakap macam tu lah. So skin irritation, ataupun allergy kan. So okay lah. Drowsiness ni pun mungkin saya consider as the side effect juga. Memang ini satu benda yang kita tak boleh nak elak lah. Macam kita makan, kita tak tahu. Tiba-tiba kita akan rasa drowsiness. Boleh terima. So ada juga contohnya ini saya kena ni highlight lah. Contohnya okey. Ni untuk ada tambahan untuk chamomile ni, tolong ingatlah penyakit inflammatory ni. Nanti sebab saya akan minta contoh penyakit untuk yang boleh ditangani bila makan ubat tumbuhan ni. Contoh, okey. Contoh soalan dia, soalan berbunyi macam ni. Saya minta apakah senaraikan 2 masalah kulit yang berpotensi
mendapat manfaat daripada anti radang tumbuhan chamomilla. Faham tak soalan tu? Maksud jawapan dia eczema, dermatitis itu. Betul. So saya kata macam tu. Contoh saya kata senaraikan dua masalah kulit. Bila kata masalah masuk penyakit lah kan. Dua masalah kulit yang berpotensi mendapat manfaat daripada anti-inflammatory of the tumbuhan chamomilla. So you beritahu lah apa penyakit yang boleh dirawat bila kita makan ubat chamomilla ni. Contoh daripada kesan anti-inflammatory tumbuhan chamomilla ni, apa penyakit yang boleh kita rawat. Contoh eczema, dermatitis, psoriasis kan. So I minta dua. You bagilah dua. Macam tu. Okay itu soalan cepu mas lah. So seterusnya musculoskeletal. Tu ingat tumbuhan tu untuk chapter integumentary, ingat satu tumbuhan tu je. Okay. Untuk essay lah, untuk ni soalan sensitif. So seterusnya tumbuhan musculoskeletal disorder. So baca chapter baca tumbuhan ni halia. Baca pasal halia. Okay. So baca pasal dia. So kalau macam contoh saya minta apa bioactive compound senaraikan 3 bioactive compound yang terdapat pada halia yang memberi kesan kebaikan terhadap musculoskeletal, masalah otot kan. So you bagilah 3. You just bagi contohlah gingerol kan. So dia ada zingeron, so dia ada ni zagoside ataupun yang you tulislah sagol ke kan. Itu je. Dia minta dia punya bioactive compound je, tak payah pun nak explain. Gingerol ni bersifat anti-inflammatory, antioksidan, tak payah. Dia bagi tahu ni je. Okay, seterusnya ni nervous system disorder. So, untuk nervous system disorder saya nak korang baca tumbuhan turmeric. Mana turmeric kita? Okay. So ni adalah turmeric. So baca macam ni lah pasal ni lah. So kalau macam contoh saya minta apa bioactive compound potential benefit yang boleh kita dapatkan dengan menggunakan turmeric sebagai salah satu ubat untuk mencegah daripada neuromuscular system disorder. So saya minta 5, so you bagilah 5 macam tu. Okay. Lepas tu kalau contoh saya minta apa side effect yang terdapat kalau kita makan turmeric ni, so you ceritalah ni contoh alergi kan, alergi seperti itching ke, you baca skin rash ke, so saya dapat dah satu markah dah. So gastroenteritis seperti stomach upset ke dapat. So ini jawapan cantik tapi kalau you tak ingat pun, you ingat je lah skin rashes, lepas tu stomach upset, saya dah terima dah. Okay. So ini iron absorption interaction medication ni ni jangan. Kidney stone jangan bagi Saya tak terima jawapan ni, kosong. So ambil yang atas ni. Okay, seterusnya tumbuhan chapter seterusnya endocrine. So endocrine saya nak korang baca tumbuhan pasal black seed. Ni je lah sativa. So macam soalan saya untuk satu tumbuhan tu saya akan petik macam biasalah apakah active compound yang terdapat ni. So you bagilah 3. Saya nak 3. So you bagilah 3 kan. So kalau saya minta potential benefit, saya nak 5, so you bagilah 5 kan. So then mungkin saya akan minta
side effect ke. So saya just nak 2, you ingat 2 je lah. Macam tu. Okay, seterusnya tumbuhan cardiovascular disorder. Dengar ke? Senyap. Dengar. Okay. Okay, so seterusnya saya nak untuk cardiovascular, saya nak korang tengok garlic saja. Yang lain tu tak tengok. Untuk garlic, contoh saya case adalah saya nak minta penyakit. Saya minta penyakit yang terdapat. Kalau kata penyakit biasanya dekat sini lah, biopharmacological. So macam contohlah saya minta kesan hypolipidemic effect kan. So apa penyakit yang boleh kita rawat bila mana kita makan garlic yang mempunyai kesan hypolipidemic effect. Okay. Apa contoh dia? Dia penonton ni kita dapat penyakit ni. Dia maksudnya apa fungsi dia? Reduction in total cholesterol macam tu? Bukan, saya kata contoh soalan dia, senaraikan 2 masalah kardiovaskular yang berpotensi mendapat manfaat daripada kesan hypolipidemic effect of the garlic ni. Atherosclerosis. Ya, itulah dia. Saya minta 2 je. So ingatlah 2 saja. Macam tu So seterusnya masuk tumbuhan lymphatic. So untuk satu chapter tu kan, saya fokus untuk satu jenis tumbuhan je. So fokus kat tumbuhan tu lah. Okay. Tapi kalau untuk yang ada certain ingatlah, just ingat 3 bioactive compound untuk satu tumbuhan, lepas tu 5 point of the potential benefit, lepas tu 2 side effect of the tumbuhan tu, and then saya nak 2 penyakit yang boleh disembuhkan. Macam tu. So okay, ini contoh. Untuk yang ni saya nak mushroom. Mana mushroom kita? Okay, reishi mushroom. So baca kat sini je. So untuk reishi mushroom, okay, macam biasalah, saya kan soalan saya berulang je. So saya minta lah contoh 5 active compound yang terdapat pada tumbuhan Ganoderma lucidum ni. So dia bagilah 3. So dia bagilah 3 kan. Lepas tu contoh seterusnya saya minta pula apa bioactive compound yang terdapat, apa potential benefit yang terdapat pada tumbuhan Ganoderma ni yang memberi kesan kebaikan kepada lymphatic and our immunity system kan. So I minta 5, bagilah 5 kan. Macam tu. Okay. Okay, seterusnya respiratory. Okay, so tumbuhan thyme. So saya tanya dekat thyme saja. So untuk thyme, so okay, tu thyme mana tu? Okay, ya, kalau untuk ini, untuk yang pregnancy ni saya tak nak hormonal effect, so central nervous effect, okay. Liver pun most likely tak. So jawapan terbaik adalah ni lah, allergic screen ataupun gastrointestinal irritation ni kan, seperti nausea, vomiting ke inilah dia. Ini dark generation saya tak nak. So ini lagi pun saya minta 2 je. Okay. So terusnya tumbuhan ni. Okay. Saya baca kat flaxseed saja. So flaxseed banyak. Soalan saya sama. So baca tumbuhan flaxseed lah. So kalau saya minta 3, you bagilah 3 active compound. So kalau saya minta 5 potential benefit, you bagilah 5 macam tu. Begitu juga dengan side effect dia.
So just ingat dia. So yang ini ni nampak ni ada. So ni bawah instruction pun ya. Okay. Seterusnya urinary. So untuk urinary baca tumbuhan ni, misai kucing ataupun kita panggil pada cat whisker. Okay. So untuk cat whisker okay. Kalau contoh saya minta kan, apa contoh penyakit yang yang boleh dirawat apabila ada tumbuhan ni mempunyai kesan diuretic effect. So apa penyakit yang boleh dirawat? Apa contoh penyakit? Kidney stones. AI. Okey, betul. Itulah dia. Okay, so reproductive. Sikit je, soalnya sikit-sikit je tanya. So tak payah baca banyak. Yang tumbuhan yang sebut je baca. So saya nak dekat tongkat ali. So dekat tongkat ali ni tengoklah soalan saya kan sama je. So kalau saya minta biotic compound, so saya minta 3, dia bagi 3 lah. Okay, begitu juga dengan ni. Kalau saya minta 5 potential benefits, dia bagi 5 lah kan. Macam tu. So seterusnya Kalau asal penyakit dia 2 je kan doktor nak kan? Betul, saya nak 2 je. Okay, so ni communicable disease. Untuk communicable disease okay, hempedu bumi. Saya minta pertumbuhan pasal hempedu bumi saja. Okay. So apa side effect yang kita boleh dapat? Saya nak 2 side effect yang kita boleh dapat dekat tumbuhan ni. Apa? Pendarahan. Side effect ke kontra? Kat side effect? Saya tak tanya contraindication untuk pandai je. Saya hanya tanya side effect saja. Dia individual with bleeding disorder tu pendarahan kalau dia Tak, itu contraindication. Oh, Dia kena pandai ni. Dia tricky sikit kat sini. Betul. Jawapan selamat dia dekat tengok je. Ambil dekat gastro. Intestinal ni ada satu jawapan. Dia dah dapat dah. So stomach upset. Diarrhea ke, nausea ke kan. Yang ini tak. Ini interaction, pregnancy, autoimmune. Ni was likely dia orang kata kalau arthritis tu yang mana? Betul, sama asid ataupun diarrhea kan. kalau tu je lah kan, kita ingat yang pasal gastro je. Lain tak ingat. Betul. Then allergic reaction. Saya tak letak dekat nota ni allergic reaction. Saya tak letak lah. Saya delete ke. So dia punya ni jawapan selamat dia kan. Ingat je dia dua ni je. Allergic skin reaction seperti apa? Rashes ke, itching ke, swelling kan. Macam tu. Lepas tu gastrointestinal upset seperti nausea, vomiting, ni kan macam tu. Dekat ni. Ingat 2 ni je. Tak payah lain tak ingat. Dekat empedu bumi pun ingat. Tak payah, bukan kat empedu bumi. Dia dekat ni. Dekat tumbuhan ni. Tumbuhan empedu bumi. Itulah, tapi tak ada skin allergic. Nanti saya edit lah balik. Saya tambah skin allergic. Tak ada lah. Tak, ni kontraindikasi ni. Yang lain. Tapi kalau terbubuh stomach upset dengan diarrhea tu doktor kira. Apa?
letak juga yang stomach upset dengan, kan kita letak sama juga bawah gastro kan ada 3. Kalau kita letak 2 tu tak apa ke, ataupun memang kena letak yang macam skin itchy tadi tu ke apa tadi? Tak faham soalan. Cuba ulang balik. Jawapan kan, kalau boleh kan tak naklah bawah satu contraindication je. Contoh macam gastrointestinal ni kan ada stomach, sakit perut, cerit-berit kan. Kalau kita letak tu jawapan je sebagai boleh. Okey. Tahu. Oh, maksud dia nak letak ni terus ni je. Boleh ke? Boleh. Tak payah pun dengan ni, tak payah. Saya tak stomach upset. So yang kedua skin rash. Macam tu. Ataupun diarrhea ataupun nausea. Okey. Ya, dah habis dah chapter. Itulah dia. Untuk ini hanya untuk yang saya cakap ni hanya untuk essay. Jadi untuk yang MCQ bacalah test 1 dengan test 1 dengan test 2 yang kita buat Khamis. Itu MCQ yang akan keluar kat situ. Itu saja. Sekian. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah. 11 tumbuhan. Saya pun tak list down. Itulah setiap satu chapter tu ada satu tumbuhan yang akan masuk dalam soalan subjektif kita. So yang Ni yang essay yang kita tengah bincang 11 tumbuhan tu essay. Ya. Bukan essay, actually subjektif. Kalau essay tu saya suruh korang explain ni. Subjektif. Essay tak ada. Untuk saya tak ada essay. Saya ada subjektif saja. Bagi kat Diana je essay tu dia minta. Baik kau. Tak ada. Tak. Tak ada, saya minta tu je. Okay, ni ingat point form je. Tak payah hafal. Sebab saya pun saya tak suka mengingat. Saya suka point form. Saya masih exam saya tak pernah tulis nak essay. Nampak tak? Saya tulis point form. Sebaik lecturer saya baik. Nasib kita orang punya. Saya sendiri tak suka essay. Malas nak bercerita. So just point form je. So far saya dah hantar ke KS, dia tak ada khabar apa-apa pun. Oh ya. Yelah kan. Pening kepala weh. Nak kena ni cari balik jawapan daripada essay tu korang tu. Lepas tu kita bukannya bahagian kata yang bahagian sastra essay mungkin lah. Kita ni kan perubatan. Kita macam nak ingat penting je. Macam tu je. Okay so untuk MCQ saya ulang balik test 1, test 2. Tengok balik soalan MCQ test 1, test 2. Test 2 nanti kita akan buat Khamis ni. Saya akan hantar soalan Khamis ni. So itu je. Aku pula saya hantar test dengan jawapan. Ya. Lepas tu nanti saya hantar jawapan. Lepas jawab soalan bukan dengan soalan tu. Jadi itu je lah. So yang tadi kita bincang ni hanya untuk 60 markah subjektif. Okay. Alright. Okay, bye. Okay, jumpa esok. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih.